Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Untuk video kali ini, for the first time, Automology dapat sebuah pickup truck 4x4 iaitu Isuzu D-Max 3.0 X-Terrain. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan review kali ini. Sebelum Pika teruskan dengan review Isuzu D-Max kali ini, Pika nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Isuzu Malaysia sebab telah pun memberikan kami peluang untuk test drive kereta ni selama seminggu. Memang kami daripada pihak Automology Channel sangat-sangat menghargai apa sahaja peluang yang telah pun diberikan daripada pihak Isuzu Malaysia. So, sekarang kita akan review tentang eksterior kereta Isuzu D-Max 3.0 X-Terrain ni. Okay. Pertama sekali, ini adalah kunci yang diberikan. Kan kalau korang boleh tengok daripada sini, design dia memang sangat simple. Tetapi yang menariknya, kalau let's say korang kadang-kadang kalau terlupa nak kunci kereta kan, sekiranya korang berjalan lebih daripada 3 meter daripada kenderaan ni, dia akan terus auto lock, which is very good. So sekarang Pika nak teruskan dengan review eksterior dia. Okey, mula-mula sekali bila tengok kereta ni, bila kereta ni sampai dekat Pika pada hari tu, Pika rasakan yang design dia lagi garang dengan warna sapphire blue yang Pika dapat kali ini membuatkan kereta ni nampak lagi gagah. Lihat saja pada bahagian grill. Okey, apa yang kita perasan adalah design dia first nampak lagi garang sebab apa tahu? Sebab kalau korang tengok pada design grill ni, yang pertama dia meletakkan logo Isuzu dekat depan. Okay, tulisan Isuzu ni. Dan lagi satu, kalau korang perasan, bahagian ni dia punya design adalah seakan-akan taring Black Panther. Yang tu adalah antara point yang Pika suka jugalah tentang Isuzu D-Max design yang kali ni. Okay. Dan lagi satu, lampunya pula adalah lebih runcing. Okay, ni dia punya DRL menggunakan lampu LED. Pada bahagian sisi pula, jika korang tengok pada bahagian tayar, dia menggunakan rim 18 inci. Okay, dekat sini ada warna hitam dan juga ada emblem V-Cross. Side mirror pula dia menggunakan warna gelap, warna hitam, dan dia juga mempunyai side skirt. Yang ni, kalau satu pemandu tu agak kecil, boleh gunakan untuk naik ke kereta ni yang agak tinggi. Dan lagi satu untuk mencapai something. Sebab dekat atas ni pun, dia ada roof rail kalau korang perasan dekat sini. Okay. So sekarang kita akan ke bahagian belakang pula. Tangki minyak kereta ni dia berada pada bahagian sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri pemandu. Dan tangki minyak dia mempunyai kapasiti sehingga 76 liter. Dan mungkin korang akan tanya, jenis minyak yang digunakan apa? Okey, sebenarnya minyak yang digunakan adalah jenis diesel. Jangan pergi sumbat petrol 95 ataupun 97 pula. Yang ni adalah diesel. Okey, dan lagi satu, tahap penggunaan minyak pula boleh dipuji juga sebab tahap pembakarannya adalah sekitar 8.3 liter bagi setiap 100 km. Pada bahagian belakang, korang boleh nampak ada Isuzu D-Max punya emblem dan juga X-Terrain dan lagi satu 3.0 TD. Okey, ini adalah satu part yang paling Pika suka. Okey, yang mana sekiranya kalau nak buka pada bahagian belakang, tarik dan boleh lepas macam tu je. Sebab dia mempunyai soft opening, which is sangat menarik. Sebab kebiasaannya kalau kita menggunakan pickup truck kan, kalau kita buka, kita akan pegang macam tu kan. Yang ni tak payah pegang pun tak apa. Dia ada soft opening, dia akan terbuka dengan sendirinya. Dan lagi satu benda yang Pika boleh puji tentang kereta ni adalah satu innovation yang dia buat. Innovation yang sangat simple tapi sangat membantu especially kepada pemandu wanita macam Pika. Iaitu dia membuat satu alat yang korang boleh tarik macam ni yang memudahkan kita untuk loading dan juga unloading barang. Dan mesti korang akan tanya kan, berapa kapasiti yang dia boleh bawa, yang dia boleh carry bagi Isuzu D-Max ni. Sebenarnya, surprisingly, bahan muatan yang dia boleh bawa adalah lebih kurang 970 kilogram. Dekat 1 tan tu dia boleh angkut.
So, kereta ni memang seriously sangat berbaloi untuk dibeli oleh anda. Sebelum Pika teruskan dengan bahagian interior Isuzu D-Max ni, Pika lupa lagi satu benda penting, iaitu kereta ini juga mampu meredah air ataupun dia punya wedding depth tu adalah sekitar 800 mm. Lebih kurang ketinggian ni. Tinggi sikit daripada dia punya tayar tu. Bahagian eksterior dah pun selesai. So sekarang jom kita masuk ke dalam kereta ni pula. Kalau susah nak masuk kan, dia siap ada benda ni. Naik dekat dia punya side skirt tu, lepas tu masuk. Untuk start kereta ni, kita cuma perlu tekan brake dan tekan button start. Tapi make sure korang ada kunci kereta dia lah. Bila masuk dekat dalam Isuzu D-Max yang terbaru ni, apa yang Pika perasan dan boleh puji adalah pada bahagian kokpit dia memang dah nampak dia banyak sangat upgrade. Kebiasaannya, kalau kita masuk dalam mana-mana pickup truck yang sebelum ni punya design kan, dia memang sangat simple. Tetapi untuk Isuzu D-Max yang kali ni, memang dekat bahagian kokpit, dia nampaklah dia upgrade dengan beberapa tempat tu, dia banyak lagi soft touch. Okay, dekat sini dia ada leather. Dekat bahagian steering pun leather covered juga. Okay, dekat bahagian tepi ni pun ada juga soft touch, which is sangat amazing. Okay, sebab dia menampakkan yang kereta ni lagi elegan berbanding dengan design yang sebelumnya. Kemudian lihat saja pada bahagian steering wheel dia ni, korang akan nampak ada banyak sangat button-button antara bahagian kiri dan juga kanan. Okey, dia ada banyak button. Dan lagi satu kan, dia juga ada tilt and telescopic steering adjustment, yang mana kalau korang tekan dekat bahagian ni, okey, boleh adjust mengikut kesesuaian pemandu, atas bawah, okey, belakang dan juga ke depan. Okey. Lagi satu, pada bahagian infotainment pula memang sangat menarik sebab dia punya skrin ni agak besar tau. Dia punya skrin, dia punya saiz adalah 9 inci. Dan dekat sini pun dia ada banyak lah. Okey, boleh connect to Apple CarPlay, boleh dekat phone, Android pun boleh. Okey, ada Bluetooth pun ada. Okey, dan dekat bahagian bawah ni pula, okey, untuk adjust bahagian aircon, semuanya menggunakan butang-butang ni semualah. Untuk on, off. Dan aircon dia sangat sejuk Aircon dia memang seriously sangat best. Okay, untuk kontrol suhu pun semua ada bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Dan alang-alang dekat bahagian sini Pika nak tunjuk juga, dia ada juga USB port. Okay, satu dekat sini. Dekat bahagian ni juga, yang menariknya, sekiranya korang nak menggunakan mode two wheel drive, just pulas je benda ni. Okay, yang ni 2H tu adalah untuk two wheel drive, dan untuk four wheel drive dia ada dua, iaitu high, okay, dekat tengah, dan low dekat bahagian sini. Tu mengikut pada pemanduan korang jugalah nak mana yang selesa kan. Pada bahagian gear knob, dia menggunakan material leather. Okay, dekat sini pun ada juga. Okay, dekat bahagian tepi ni ada butang untuk hill descent control. Alright. Dan lagi satu yang specialnya, sekiranya kereta-kereta keluaran yang terbaru biasanya mereka menggunakan e-brake kan, tapi kereta ni masih lagi menggunakan handbrake. Dan antara perkara yang Pika suka tentang sesuatu kereta tu adalah kompartmen dia. Dan kereta ni memang Pika suka sebab sangat banyak dia punya kompartmen dan juga sangat praktikal. Okey, contohnya dekat sini kan, dia boleh letakkan 2 botol air. Okey. Dan dekat bahagian sini pun ada juga lagi satu tempat untuk kita letakkan barang-barang kan. Dia luas dan juga ke dalam. Selain tu boleh juga dijadikan sebagai armrest. Gitu kan. Dan lagi satu, dekat bahagian sini pun dia ada juga letak. Walaupun nampak simple, tapi sesekali kita boleh letak handphone pun dekat sini boleh juga. Nak letak kad touch and go pun boleh dekat bahagian ni. Okey. Dan kompartmen dekat bahagian kiri kanan pun jangan lupa, sebab sini pun banyak juga bantu kan. Untuk letakkan air, botol kecil boleh, botol besar pun boleh. Memang sangat besar dia punya kompartmen tu. Pada bahagian kerusi, dia menggunakan leather juga. Sangat selesa. Okey. Dan lagi satu, dia boleh juga gunakan untuk bahagian pemandu lah. Ada electric power adjustment. Okey. Tetapi untuk bahagian penumpang pula, dia kena gunakan manual. So sekarang jom kita ke bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni pun selesa. Kedudukan semua pun selesa. Okey. Dengan legroom pun sangat luas. Okey, dekat sini boleh pegang macam ni. Dan lagi satu kan, kita boleh adjust juga aircon untuk bahagian belakang ni.
nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, dan juga mereka ada USB port dekat sini. Kompartmen dia pun agak besar, boleh letakkan satu botol air mineral yang besar tu. Okey. Dan lagi satu, antara perkara menarik adalah kereta ni selain daripada dia mempunyai ISOFIX untuk car seat untuk budak kan. Okey, kereta ni juga kalau let's say lah dekat bahagian belakang tu korang dah penuh dengan barang kan. Dekat sini pun korang boleh letakkan barang juga dengan cara tarik je bahagian ni. Dan lepas tu gantungkan dekat bahagian sini. Okey. Boleh lagi letak barang. Kalau let's say dekat belakang tu pun dah penuh, nak letak lagi juga dekat belakang ni pun boleh. So sekarang jom kita buat part yang paling Pika suka, iaitu kita test drive kereta ni. Okey, malangnya sekarang Pika tak boleh nak review sampai ke depan disebabkan ada pokok tumbang ya. Jadi sekarang nak tak nak Pika terpaksa lah reverse kereta ni. Okey, D-Max, Isuzu D-Max ni dengan jalan kecil, dan alhamdulillah lah sebab dia ada kamera depan belakang. So walaupun jalan sempit, tapi kita masih lagi boleh reverse dengan lebih selamat. Disebabkan tadi kita orang tak boleh nak lenjan kereta ni off-road sebab ada pokok tumbang tu kan. So Pika akan bawa kereta ni dekat jalan biasa je lah. Tapi pada masa yang sama Pika akan explain jugalah beberapa features dia untuk off-road. Bagi Isuzu D-Max X-Terrain ni, dia menggunakan enjin 3.0 liter diesel inline 4 silinder dengan 16 valve Dodge. So maksudnya untuk setiap satu silinder tu ada 4 valve Dodge. Okey, kereta ni dia mampu produce sehingga 187 horsepower dan 450 Newton meter of torque. Transmisi yang digunakan pula adalah 6 kelajuan automatik. Bagi ciri keselamatan kereta ni memang sesuatu yang boleh dipuji sebab kereta ni dia mendapat 5 bintang Asian NCAP. Dan lagi satu, dia juga mempunyai 7 airbag. Okey, lagi satu, mesti korang akan tanyakan apa lagi ciri-ciri keselamatan ataupun safety lain yang special tentang kereta ni. Ada banyak sebenarnya. Sebab kereta ni juga dia mempunyai parking sensor dekat depan, dekat belakang pun ada. Lepas tu dia ada ADAS, dia ada ABS. Lagi satu, dia ada Electronic Stability Control pun dia ada juga, ESC tu. Bagi off-road features untuk Isuzu D-Max X-Trail ni, dia turut mempunyai Hill Start Assist, yang mana contohnya kalau korang mendaki bukit yang agak tinggi kan, dia membantu untuk make sure yang kenderaan yang korang pandu tu tak ada nak roll back ke belakang. Dan lagi satu, sekiranya masa off-road tu korang menggunakan jalan yang agak curam ke bawah, okey, dekat sinilah dia menggunakan Hill Descent Control, yang mana korang tak perlu risau tentang brake ke apa sebab memang dia akan auto brake untuk korang. Yang tu membantu untuk make sure yang korang ni tak adalah macam nak lost control ke apa, terlampau laju ke masa nak turun bukit tu. Baiklah, sebelum Pika terlupa, Pika nak explain dulu sedikit sebanyak tentang 2H, 4H dan juga 4L. Okey, kalau korang nak menggunakan jalan highway, jalan biasa, disarankan untuk korang guna 2H. Dan sekiranya nak tukar daripada 2H pergi ke 4H ataupun 4H nak ke 2H, make sure yang korang punya kelajuan tu adalah di bawah 100 km sejam. Maksudnya dalam bergerak pun dia boleh lagi tukar. Tetapi kalau sekiranya korang off-road dan jalan tu, contohnya korang gunakan 4H kan, dekat kawasan berpasir, jalan-jalan macam tu bolehlah untuk 4H. Tapi kalau korang nak lalu off-road jalan yang batu dia tu macam agak-agak besar sikit kan, so disarankan untuk korang tukar kepada 4L. Dan untuk 4L tu pula, bila nak tukar gear tu daripada 2H ke 4L ataupun daripada 4H ke 4L, make sure korang berhentikan dulu kenderaan tu, dan lepas tu dalam gear N, okey, neutral, barulah boleh tekan dan tukar kepada 4L.
Faham kan? Maksudnya 2H ni jalan biasa, kalau 4H ni jalan yang macam berpasir macam tu ke, dekat kawasan-kawasan pantai ke kan, 4H. Dan untuk 4L ni adalah untuk jalan off-road yang lagi ekstrim, dekat kawasan yang batu-batu dia tu agak besar sikit. Bila Pika drive dalam kawasan bandar pula, kereta ni lagi satu benda yang boleh dipuji adalah dia mempunyai lane indicator mode, yang mana kalau contoh kan, bila guna dalam kawasan bandar ke mana-mana dekat highway sekalipun, let's say kalau lupa nak bagi signal dan termasuk dekat lane bahagian sana, see, dia ada mengeluarkan bunyi. Tetapi sekiranya kalau bila Pika nak tukar lane dan Pika bagi signal, tak ada bunyi pun yang dikeluarkan. Maksudnya baguslah. Maksudnya dekat situ korang kalau nak tukar lane tu bagi signal. Dekat sini contoh lagi sekali. Try lagi sekali Pika akan masuk tanpa memberikan signal. Oh, tak ada bunyi. Dia tak boleh detect sebab jalan putus-putus. Okey, kejap Pika akan try lagi sekali. Okey, sekarang Pika akan try. See? Tu sebab Pika tak bagi signal. Lagi sekali kita try. Gitu. Kita belakang pun dah pening dah. Kenapalah kita depan ni tak bagi signal kan? Tetapi let's say kalau Pika bagi signal dan masuk lane, dia tak ada mengeluarkan bunyi. So sekarang mesti korang tanya kan, Pika ni duk pumpang-pumpang berapa ringgit harga kita ni? Okey, kalau korang pergi dekat dia punya website, harga kereta ni bagi varian 3.0, okay, X-Train adalah sekitar 142,000 plus. Tetapi sekiranya korang nak tengok lagi varian yang lain-lain, okay, harga yang lain-lain apa semua, bolehlah korang terus dapatkan lebih banyak detail lagi dekat dia punya website, ataupun terus sahaja ke mana-mana showroom Isuzu yang sah berdekatan dengan anda semua. Dia punya website pula adalah isuzu.net.my. Pergi saja dekat sana. So apapun itu sahaja video kami untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. Dan seperti biasa, sebelum korang buat apa-apa, okay, make sure yang korang tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng supaya every time kalau Automology keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Automology channel. So itu sahaja video kami untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. See you soon. Bye.